negara Datuk atau semua tu pergi. Harta benda dia habis semua. Kereta, kalau ada kereta pun kereta pergi. Hak paling mewah. Beli kereta habis. Simpan duit, beli kereta sampai harga suku juta tuan-tuan. Kan? 250,000 pun ada. Istimewa apa? Hak 50,000 pun ada kereta. 500,000 pun ada. Kalau beli kereta Porsche, kereta apa? Tapi tuan-tuan masa ketubuh tersebut bukan kita duduk dalam kereta berbalik untuk kitanya naik ganjil nanti. Hingga ada tuan-tuan selesai atau kita semua balik. Tapi Nabi kata jangan bersama-sama dengan estimasi itu. Apa dia? Amalan. Amalan kita buat tuan-tuan jadi tak lalu, jadi setia. Teman setia kita. Kita mati, dia bersama-sama dengan kita ke alam kubur. Ketika mana kubur kita gelap, amalan tadi akan menjadi kubur kita. Jika mana kubur kita sempit, amalan tadi akan meluaskan kubur kita. Seluas kita memandang kita. Tapi kalau tanpa amalan, disoal oleh malaikat menghadapi, tak boleh jawab oleh kubur hidup berselisih dengan Rasul. Selisih dengan Rasul. Allah Ta'ala berkata orang yang dihantar oleh Allah cari yang buruk, dia beritahu siap-siap kepada penghuni syurga, kami dihumban masuk neraka sebab apa? Walam nakunut an miskin. Kami tak pernah memberi makan kepada orang yang memberikan makan, tak nak bantu orang yang memberikan bantuan, tak nak tolong orang yang memberikan pertolongan. Saya akan ingat itu yang tercari yang buruk yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga kata mereka, yang ketiga, wa kunna nakhudu ma'al khaidin ma salakakum fi saqar qalu lam nakun minal musallin wa lam nakun nut'imu miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu bi yaumiddin hatta atahu yaqin. Wa kunna nukadzibu bi yaumiddin. Yang keempat. Baik, yang kedua dia sebutlah yang ketiga, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan kami masa dunia ni kami bersembang bersama-sama dengan pokok yang lawa. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Al-khaid dengan makna orang yang bercakap benda yang tak memberi manfaat, benda yang lawa, benda yang boleh membawa kepada maksiat kepada Allah. Duduk dengan pokok ni, duduk dengan pokok yang jahat. Golongan-golongan yang tak pernah mendekatkan diri kita dengan Allah. Golongan yang lalai, golongan yang leka, golongan yang kalau buat apa pun tuan-tuan, dia akan buat benda-benda yang Allah larang, yang Allah haram. Duduk sokong puak ni, duduk dengan puak ni tuan-tuan, bersembang sekali, kan? Ini juga antara orang yang akan dihukumkan oleh Allah dengan kata apa? Sebab kesempatan dia hidup bukan dia guna untuk dia manfaatkan perkara kepada Allah, bukan lidah dia guna untuk dia berzikir kepada Allah, hati dia ingat kepada Allah, tapi hidup dengan golongan yang leka, yang lalai, yang lawa. Sembang dunia semata-mata, fikir untuk dunia. Sehingga sanggup kadang-kadang buat benda yang dilarang oleh Allah. Zalim, aniaya orang, rampai orang, makan rasuah, bagi rasuah, dan seumpamanya. Tak bersedia untuk nak kembali balik kepada agama Allah, nak menjalankan hukum Allah Ta'ala. Itu yang ketiga. Cara ketiga. Cara keempat tuan-tuan, wa kunna nukadzibu bi yaumiddin. Dan kami katanya mereka adalah orang yang mendustakan hari pembalasan. Mereka tak percaya dengan hari pembalasan. Lepas tu mereka tak takut. Lepas tu bagi puan ni tuan-tuan, pahala dosa ni tak ada. Tak ada dalam kamus. Jadi mereka ni tak ada pahala-pahala, tak ada dosa. Tak ada syurga, tak ada neraka. Kita orang Islam, bahkan politik kita pun diajar politik yang ada hubungan kait dengan pahala dosa, syurga, neraka. Dia buat apa pun tidak fikir. Tapi buat ni tuan-tuan, tak fikir dah. Asalkan dia tetap berkuasa, terus berkuasa, tipu pun tipu lah, khianat pun khianat lah. Buat apa saja dia jadi baru. Kita tunggu bersih kita pun ni. Kenapa? Kerana kita nak memperbetulkan balik sistem pelayaran yang hari ini masih tuan-tuan tidak ada sedikit pun perubahan. Kita buat, kita berimpun 9 bulan, tahun lepas tuan-tuan 8 tuntutan yang kita tuntut, satu pun tak dienjaukan oleh SPR, oleh kerajaan tuan-tuan. Hak kita nak buat tu, satu daripada 8. Itu pun Allah lah dia tak ini jawab dekat 28 itu boleh tak nak pakai, last minute kata tak ini juga. Yang ni pun kita nak guna. Sedangkan daftar pemilih tuan-tuan masih belum dibersihkan lagi. Berapa ratus ribu nama-nama hak kita yang kita syok, yang apa yang meragukan
Lokuasi itu dengan jantina berbeza. Berbeza. Kalau tuan dia jantina itu kita tengok IC kita tahu. Akhir kalau kita ganjil itu lelaki, genap tu perempuan. Atau genap. Ini dah. Ganjil itu perempuan. Hak genap tu lelaki. Bukan itu. Kita bantau. Lepas tu tuan-tuan, kita orang yang beriman dengan hari kiamat, orang yang beriman dengan hari pembalasan, dia tidak akan buat benda-benda yang memang yang mendatangkan kepada Allah. Dia tak akan buat benda yang dilarang. Dia tak akan khianat. Dia pegang buat ni buat apa, boleh tak beriman, tak percaya, tak yakin dengan hari akhirat. Masalah lepas hidup ni, buat apa saja. Asalkan kita terus buat. Itu 4 golongan dia kena jaga insya-Allah. Yang telah disebut oleh Allah misalkan tentang apa? Allah misalkan tentang golongan yang akan berada dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya sebut tadi tuan-tuan, kita kembali-balik kepada kita kita. Tadinya, maknanya kalau terkasih pada alim ulama, tersayang pada alim ulama, insya-Allah dia akan kelak dapat bersama-sama dengan alim ulama, bersama-sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta ma'al man ahbabta. Kamu di hari akan kelak kata Nabi bersama-sama dengan orang yang kamu kasih, bersama-sama dengan orang yang kamu sokong. Kamu sokong alim ulama, maka kamu bersama-sama dengan alim ulama. Kamu kasih kepada Rasulullah, kamu kasih kepada Allah, maka kamu bersama-sama dengan Rasulullah. Di hari akan kelak. Tapi kalau kamu kasih kepada orang yang tentang Islam, sokong orang yang lawan Islam, maka dia akan kelak bersama-sama dengan orang yang lawan. Yang keenam, berkenaan adanya penyertaan Abdullah bin Abu Bakar dalam perancangan hijrah Rasulullah SAW itu menunjukkan adanya peranan generasi muda dalam menjadikan dakwah, dalam menjalankan dakwah. Mereka sebenarnya merupakan tunjang bagi setiap perjuangan. Dengan pengorbanan dan pembelaan mereka lah mempercepatkan gerakan dakwah menuju kejayaan dan kemenangan. Dalam sirah Nabawi yang kita ambil pengajaran yang keenam ni, penyertaan siapa dia?